Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi taufiqi wa nusalli wa nusallim ala habibina Muhammad asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma atina anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, amma ba'du. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Ikhwatul iman, ikhwatu fid din, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah, dengan limpah kurnia daripada Rabbul Alamin, kita ada satu lagi peluang dan ruang untuk kita mendengar ayat-ayat Rabbul Alamin berkenaan dengan tazkiyah ini, penyucian hati ini. Dalam surah Yunus, Rabbul Alamin berfirman, Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Allah katakan bahawa Ya ayyuhan nasu, Allah kata wahai manusia, qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Allah katakan, sungguh kata Allah, telah datang kepada kamu satu mau'izah daripada Tuhan kamu. Sungguh telah datang kepada kamu satu mau'izah daripada Tuhan kamu. Mau'izah kita boleh terjemahkan dengan makna pelajaran, peringatan, penjelasan yang cukup bermanfaat, yang boleh diambil pelajaran dan iktibar. Sungguh kata Allah telah datang kepada kamu daripada Tuhan kamu mau'izah, pelajaran-pelajaran, pengajaran-pengajaran, bimbingan-bimbingan yang sungguh di dalamnya itu boleh diambil hikmah, boleh diambil pelajaran, pedoman untuk hidup. Wa shifaa'un lima fis sudur, dan dalam mau'izah ini ada penawar untuk dada-dada kamu. Ada penawar yang boleh mengubat semua penyakit yang ada di dalam hati perut kamu. Wahudan, bukan sahaja ada penawar untuk hati, bahkan ada juga petunjuk, bimbingan untuk hati. Wa rahmatun, dan dalamnya juga ada rahmat yang bersifat kasih sayang Tuhan lil mu'minin, khususnya kata Allah bagi orang-orang yang beriman. Ikhwatul iman, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Ini ayat yang ke-57 daripada surah Yunus ini, di antara sebesar-besar ayat yang dapat kita jumpa
Bila kita tadarus dalam bulan Ramadan, kita akan jumpa ayat-ayat ni. Yang Rabbul Alamin kata kepada kita bahawa daripada Tuhan kepada kita telah turun mau'izah, pelajaran, pendidikan, tarbiyah. Tuhan dah turunkan ke muka bumi ini melalui perutusan para nabi, para rasul. Bila para nabi, para rasul meninggal, mereka meninggalkan warisan ini. Mau'izah ini di dalam dia ada syifa, di dalam dia ada hudan, di dalam dia ada rahmah. Untuk apa? Untuk manusia. Untuk manusia ambil, pakai, rawat hati dia, rawat kehidupan dia. Tapi kalau manusia itu berpaling daripada apa yang telah Allah Ta'ala turunkan kepada mereka, maka mereka tidak akan jumpa apa-apa syifa lagi, penawar lagi. Dia tak akan jumpa apa-apa petunjuk lagi. Mereka tidak akan jumpa apa-apa rahmat dalam hidup mereka lagi. Maka kebalikan, lawan daripada yang Allah terangkan ini ialah, kalau manusia, kita buat sambil lewa, kita buat endah tak endah, kita buat pandang sebelah mata, maka kita akan lihat kebalikan daripada apa yang Tuhan turunkan pada kita. Allah turunkan kepada kita rahmat, dan Tuhan nak kita ambil rahmat itu. Allah turunkan kepada kita syifa, dan dia nak kita ambil syifa itu. Allah turunkan kepada kita petunjuk, hidayah, dan Tuhan nak kita ambil hidayah itu. Bila kita tak ambil yang syifa, yang hidayah, yang rahmat itu datang daripada Rabbul Alamin, pencipta alam ni. Dia bukan pencipta kita, dia pencipta alam. Dalam suratul Fatihah yang kita duk baca dalam salat kita, Allah letak asas yang penting. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah cerita tentang kedudukan dia tu macam mana. Dia sebagai Rabb Al-Alamin. Dia adalah Rabb kepada alam. Apa makna Rabb? Rabb bermakna Khalik, pencipta. Apa makna Rabb? Rabb bermakna Malik, pemilik. Apa makna Rabb? Rabb bermakna Al-Mudabbir, pengurus. Apa makna Rabb? Rabb bermakna As-Sayyid, tuan yang besar. Apa makna Rabb? Rabb bermakna Ar-Raziq, pemberi rezeki. Maka Allah sebut dalam ayat ni, ayat yang kita duk pakai selalu dalam hidup kita, khususnya dalam salat. Allah kata, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah sebut tentang kepujian untuk dia. Allah puji diri dia, zat dia, asma' dia. Allah puji diri dia kerana dia adalah Rabb, pencipta alam ini. Kita termasuk dalam alam tu. Perkara yang dicipta oleh Allah dipanggil alam. Sebutlah apa nama pun. Dunia kah, akhirat kah, syurga kah, neraka kah, manusia kah, jin kah, itu semua dipanggil alam. Kullu ma siwallah. Lain daripada Allah, semuanya alam. Dan kedudukan Allah Ta'ala itu sebagai Rabb kepada alam ini. Dalam alam ini, sebutlah tak mana sahaja. Allah lah Rabb, Allah lah Tuan dia, Allah lah pencipta dia. Allah lah penjaga dia, pemilik dia. Allah lah yang kontrol benda itu. Allah lah raja pada dia. Bila kita duduk dalam alam ni, dalam ilmu akidah yang kita belajar, dia bagi tahu kepada kita, kita kena gantung diri kepada Rabbul Alamin. Apa sahaja yang ada dalam dunia ini, kepunyaan Tuhan, ciptaan Tuhan. Tuhan yang atur, Tuhan yang urus, Tuhan yang bahagi-bahagi masa dia, tempat dia, situasi dia, keadaan dia, kondisi dia, Allah yang letak. Maka bila apa sahaja keperluan kita dalam dunia,
Tuhan kata jangan pergi minta pada makhluk tu. Jangan pergi minta pada alam tu. Minta kepada Rabbul Alam. Minta kepada pencipta alam tu. Kita ada masalah sama-sama kita. Kita disuruh minta pada Allah. Allah selesaikan. Allah kata ud'uni astajib lakum. Allah kata mai minta kepada aku. Dan dia guna perkataan sirah dalam bentuk ud'uni. Dia tak kata ud'una. Ud'uni. Minta kepada aku seorang. Dia tak campur malaikat dia tak campur nabi dia tak campur rasul dia. Dia kata minta kat dia seorang. Astajib lakum. Jawapan pada ayat itu pun sama. Dia tak guna nastajib lakum, dia guna astajib lakum. Dia tak kata kami boleh bagi. Dia tak libatkan malaikat. Dia kata hanya aku seorang sahaja boleh bagi apa yang hangpa minta. Sama dengan suratul Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah lah kita sembah, hanya pada Allah lah kita minta pertolongan. Jadi ikhwan, sebelum kita nak buat apa-apa, kita punya bidayah, kita punya permulaan perjalanan, apa saja kita nak buat dalam dunia ni, bidayah ada di sini. Permulaan dia di sini. Kita kena tahu Tuhan itu. Dan kita kena tahu kita di mana. Maka Allah turunkan sebesar-besar surah yang bernama Suratul Fatihah sebagai penjelasan. Penjelasan yang penting untuk kita. Dia beritahu kedudukan dia. Sebelum kita nak berkenalan dengan malaikat, kita nak berkenalan dengan jin, dengan binatang, dengan apa dalam dunia ni, Allah beritahu di mana kedudukan alam ini. Dan di mana kedudukan dia. Dia sebagai Rabb, dan selain daripada dia sebagai Al-Alamin, alam ciptaan dia. Rabbul Alamin, dia adalah pencipta, dia adalah pemilik, dia adalah penguasa, dia adalah pengatur, dia adalah tuan, dan dia adalah pemberi rezeki kepada semua makhluk yang dia buat. Kalau itu sebagai permulaan dia, sebagai bidayah dia, kita boleh hadam, kita boleh faham, kita boleh masukkan sikit demi sikit dalam hati perut kita, kita akan jadi insan yang bergantung dengan Rabb. Tengok dalam doa-doa yang kita baca, dalam doa-doa yang banyak kita angkat kepada Tuhan, kita katakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Kita kata Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Perkataan yang kita guna adalah Rabbana. Apa makna Rabbana? Wahai Tuhan kami. Apa makna Tuhan? Balik pada makna asas tadi. Khaliq, Malik, Al-Mudabbir, As-Sayyid, Ar-Razaq. Itu kita buka dalam mana-mana kamus, itulah dia akan beritahu muatan kepada makna Rabb. Rabbun. Yang daripada situ kita belajar tentang Tauhid Rububiyah. Tauhid keesaan Tuhan sebagai pembuat, pencipta, pengatur, pengurus kepada alam ini. Kita kata wahai pencipta kami, wahai pengurus hidup kami, wahai yang menjadikan kami, wahai yang memegang rezeki kami, wahai Tuan bagi segala Tuan kepada kami, atina, Engkau berilah kepada kami. Kita tak minta kepada malaikat, kita tak minta kepada siapa-siapa. Terus kita minta kepada Tuhan. Kenapa kita minta kepada Tuhan? Kerana awal lagi Allah bagi kepada kita suatu bayan, satu penjelasan
bahawa dia itu adalah Rabbul Alamin. Dia yang Rabb. Dia yang atok makhluk dia. Makhluk dia tak ada, dia buat bagi ada. Dah ada, dia susun. Dia bagi rezeki. Dia bagi kehidupan. Lepas tu dia sahaja boleh menentukan arah makhluk dia. Ini ikhwan, kita kata nampak macam tak ada apa-apa, tapi dia sangat menentukan perjalanan hidup kita. Kenapa suratul Fatihah dipilih menjadi surah yang diulang-ulang dalam salat? Dalam Quran Allah menamakan Fatihah dengan nama Sab'ul Mathani. 7 ayat yang diturunkan, yang diulang-ulang baca. Tidak ada salat tanpa Fatihah. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Nanti kita baca dalam tafsir-tafsir para alim ulama kita. Di antara contohnya tafsir Imam Qurtubi. Untuk Fatihah itu, Imam Qurtubi menyenaraikan beberapa nama untuk suratul Fatihah bersesuaian dengan isi dia dan fadilat dia, yang berdasarkan kepada riwayat-riwayat. Fatihah dipanggil dengan Ummul Kitab. Dia adalah induk bagi Alkitab, Al-Quran. Itu orang tanya kepada Abdullah bin Abbas berkenaan dengan suratul Fatihah. Abdullah bin Abbas menyatakan suratul Fatihah itu adalah induk kepada keseluruhan Al-Quran. Dan jantung bagi Fatihah, inti bagi Fatihah berada pada perkataan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kerana itulah makna kepada La ilaha illallah. Diulang. Sembahyang sunat pun Fatihah, fardu pun Fatihah, sembahyang jenazah pun Fatihah. Nama aja salat mesti ada suratul Fatihah. Kerana dia mencipta ruh kita. Dia mencipta kehidupan ruhi, hak dalaman kita. Dia ajak hati kita kenal Tuhan. Dia ajak hati kita kenal kita, bergantung pada Tuhan. Kita orang yang tidak i'timad dengan kita, tidak berpegang dengan kita. Kita adalah orang yang beriktimad dengan Tuhan, berpegang dengan Tuhan, pegang sungguh-sungguh. Kerana itu kalau orang kata apa-apa kesusahan dalam dunia ni, dalam dunia ni ada banyak susah. Betul. Dalam surah Al-Balad, la uqsimu bihadzal balad, Allah ulang. Allah kata hidup manusia ni fi kabad, akan susah. Lepas satu susah dia akan susah, lepas satu susah dia akan susah. Selagi dia hidup di dunia ni dia akan berjumpa dengan kabad, dengan kesusahan-kesusahan. Tapi tengok dalam surah lain Allah kata fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Allah kata bila ada usri, ada yusra. Allah kata jangan bimbang. Bila ada usri, ada yusra. Apa ini? Bila ada usri, ada susah. Allah kata ada yusra, ada kemudahan. Kalau tengok pada pattern ayat ni, dia sedang menceritakan tentang kedudukan dia sebagai khalik pada alam. Kita sebahagian daripada alam yang dia buat, dan dia adalah Rabb kepada kita. Dia pencipta kita. Maka dia atok al-mudabbir. Umur kita, urusan kita ini, sya'nuka, urusan kita ini adalah urusan Allah. Allah yang urus keadaan kita. Hak tu kita kena sedar. Pasal tu ada banyak benda dalam dunia ni kita nak macam lain, jadi macam lain. Artinya ada pihak lain yang atok hak jadi macam lain. Pihak lain tu siapa dia? Rabbul Alamin. Dia pencipta. Maka dia bagi tahu pada kita, kamu duduk dalam dunia ni untuk dapat kesenangan, untuk berjumpa dengan kesusahan. Dia kata
kesemuanya balik pada dia. Bila dia cipta susah, dia cipta senang untuk kamu. Bila kita jumpa susah, kita akan harap kesenangan. Kita jumpa lagi satu susah, kita akan harap ada kesenangan. Setiap kali kita harap adanya senang ketika kita jumpa susah, Tuhan mengajak kita meminta kesenangan itu pada dia. Hanya kerana dia sahaja boleh keluarkan kita daripada susah kepada senang. Kenapa? Dia tahu selok belok alam ni. Dia tahu mana makhraj dia, tempat keluar dia. Dia tahu. Kenapa? Kerana dia yang buat alam ni. Dan kita satu daripada alam yang dia buat. Maka dia tak benarkan kita bergantung dengan mana-mana alam. Sebab alam ciptaan dia, di sisi dia kesemuanya lemah. Yang kuat, yang qawi, yang matin, yang kuat, yang mempunyai kekukuhan, hanya dia. Al-Jabbar, Al-Qahar, Al-Azim, dia. Dia yang maha kukuh. Dia yang maha agung. Dia yang maha mengalahkan makhluk dia. Maka dia tak benar makhluk yang lemah minta pada yang lemah. Takkan sampai hajat kamu. Mintalah kepada pencipta makhluk ni. Hari-hari kita baca surah Al-Fatihah. Tapi kerana kita baca tu, kerana kita duk ingat dalam kepala kita, ini satu rukun daripada rukun semayang. Kalau tak baca Fatihah, semayang kita tak sah. Jadi kita punya penghayatan tu, dia tak pergi jauh. Pasal tu bila kita sakit, surah Al-Fatihah hilang daripada kita. Kita dah gelabah dah, tak ada arah dah. Bila kita susah, kita dah tak nampak dah fungsi Fatihah. Kalau dalam dunia ni orang kata ada satu penyakit yang tak dapat diubat. Yang kata penyakit itu tak dapat diubat siapa dia? Adalah makhluk, sama-sama makhluk. Bukan kata Rabbul Alamin, bukan kata Rabbul Makhluk. Pasal itu orang kata ada satu susah. Hang kalau jumpa susah ni memang hang tak senang lah. Kata siapa? Kata penduduk alam ni. Maka cepat-cepatlah kita bawa kesusahan itu kepada Rabbul Alamin. Kepada pencipta alam ni. Susah tu dia cipta. Senang tu dia cipta. Makhraj, tempat keluar daripada susah kepada senang, senang pada susah. Dia yang kontrol, dia yang pegang. Dia Khalik, dia Malik, dia Al-Mudabbir, dia Ar-Razaq, dia As-Sayyid kepada alam ni. Kerana itu, ikhwan, dikatakan bahawa penurunan Al-Quran itu pada surah Yunus tadi, Allah kata satu mau'izah mir rabbikum. Satu mau'izah, satu pelajaran, satu pedoman, satu pengajaran, satu i'tibar, satu hikmah yang sangat besar daripada Tuhan kamu untuk kamu ambil pelajaran. Ikhwan, kalau hidup kita dalam dunia ini berkisar ataupun selesai setakat tak ada duit kepada ada duit, sakit kepada sihat, kalau itulah kita punya kehidupan, rasanya banyak masalah kita dah selesai. Ada orang dulu tak ada duit, sekarang ada duit. Ada orang dulu duduk dalam penjara, sekarang keluar penjara, dia bebas. Patutnya dia bahagialah. Patutnya dia tak ada masalah lah. Bila kita lapar, kita makan, kita kenyang, selesailah masalah kita. Tapi tak. Hal tak ada duit, ada duit. Selesaikan masalah bila ada duit? Tak selesai masalah. Kerana hidup kita ni, dia tak boleh makhluk bergantung pada makhluk. Alam bergantung pada alam. Yang dalam bahasa pelajaran kita ni, kita guna perkataan i'timad, pegangan hidup. Hati kita tak boleh i'timad kepada mana-mana makhluk dalam alam ni. Tak boleh. Hati kita kena i'timad kepada siapa? Rabbul alam. Kepada pencipta alam. Bila hati kita boleh i'timad kepada Rabbul Alamin, baru masalah kita selesai. Baru urusan kita tenang, damai. Proses kita duduk semayang, kita duduk puasa, kita melakukan ibadat,
nak bawa hati perut kita ni kembali kepada fitrah kita asal. I'timad kepada Tuhan, berpegang kepada Tuhan, berpegang kepada Tuhan. Macam mana kita nak berpegang kepada Tuhan kalau Tuhan tu kita tak tahu kebesaran dia? Di mana kedudukan Tuhan? Karena itu ikhwan, dalam hidup kita ni nak pusing hati kita bagi nampak semua urusan kita dipegang, diatur oleh Tuhan. Ini sangat susah. Dia sangat susah. Ini masalah tazkiyah jiwa. Satu orang dia bekerja, kerja keras. Orang kata bekerja tu habis-habisan, susah payah dia kerja. Tiba-tiba kita nak pergi kata pada dia, apa yang awak ada sekarang ini adalah kurnia Tuhan pada awak. Mana dia boleh terima? Dia akan kata pada kita, kalau aku tak bekerja kuat, Tuhan pun tak bagi. Dia i'timad dengan diri dia. Dia berpegang dengan diri dia. Diri dia adalah alam. Usaha dia adalah alam, ciptaan Tuhan. Kemahuan dia, pemberian Tuhan. Kemampuan dia bekerja adalah dengan izin Tuhan. Nak bagi hati dia nampak semua itu berhubung dengan Tuhan, dia tak boleh nampak. Dia tak boleh nampak. Dia tak boleh nampak Tuhan itu adalah punca segala kebaikan yang datang pada dia. Dia tak nampak. Dia hanya nampak Tuhan pada kalimah azan saja. Bila orang sebut azan, dia tahu dia kena pergi sembahyang. Lebih tu dia tak nampak betapa Allah itu kontrol alam. Bila jadi apa-apa dalam alam ni, semua makhluk ni kena pergi pada Tuhan, minta tolong pada Tuhan. Itu yang ayat Rabbul Alamin sebut pada kita yang begitu dahsyat, begitu unik ayat. Allah kata, Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Dahsyat ayat ni. Sekarang Allah tunjuk, bila kita hidup dalam alam ni, kita tak i'timad dengan Tuhan, kita tak berpegang dengan Tuhan. Tuhan kata, tengok apa akan jadi. Zaharal fasadu fil barri wal bahr. Allah kata, cuba kamu tengok. Kaki kamu, tangan kamu, mata kamu, mulut kamu, hati perut kamu hanya mencipta kerosakan di darat dan di laut. Rosak kita bukan kerana benda lain. Bukan pasal babi hutan yang bagi rosak, pasal kita. Pasal kita yang pergi tolak hutan. Babi nak duduk tahu mana? Kenapa kita jadi lagu tu? Kerana kita rakus. Kita nampak duit. Kita tengok pokok, nampak duit. Kita tengok hutan, kita nampak projek. Projek, kita nampak duit. Duit, kita nampak keuntungan kita. So, kita langgaklah segala-gala hutan. Bila langgak hutan, di situlah tempat hidup binatang-binatang yang tak berumah macam kita. Kita pergi langgak tempat dia, dia nak duduk kat mana? Dia keluar mai ke kita. Kita tembak pula dia. Tuhan turunkan kepada kita malah bercakap. Zaharal fasadu fil barri wal bahr. Allah kata, rosak hidup kamu. Baik di laut, di darat, darat di laut. Bima kasabat aydin nas. Tak ada sebab lain. Tuhan kata, tangan-tangan manusia. Tangan kamu lah. Hati perut kamu. Tangan siapa? Hati perut siapa? Jiwa siapa? Jiwa orang-orang yang dia hidup dalam dunia, dia tidak i'timad dengan Rabbul Alamin. Dia berdiri di atas kederat dia tanpa bergantung pada Tuhan. Akhirnya Allah Ta'ala kata, Allah benarkan kerosakan itu berlaku. Tengok macam mana Allah rawat pada kita. Allah kata, bila rosak ni berlaku, aku tak biar hampa. Aku tak biar hampa rosak. Bahkan kata Allah, mau'izah dia, i'tibar dia, pelajarannya ialah bila berlaku kerosakan itu, kata Allah, la'allahum yarji'un. Di situ akan jadi satu pelajaran kepada hampa untuk kembali berpegang dengan aku. La'allahum yarji'un. Semoga mereka, kata Allah,
melihat kerosakan ini, mereka kembali pada Allah. Mereka tak berpegang dah dengan diri mereka. Mereka dah tak stand dah di atas kehidupan mereka sendiri. Mereka datang kepada Allah. Maka tidak ada benda yang bergantung dengan Tuhan, melainkan dia akan selamat, melainkan dia akan aman. Kita duk belajar ni ikhwan dalam Qisasul Anbiya, kisah para nabi. Macam mana kita nak lihat Nabi Allah Ibrahim alaihi salam dengan beberapa perjalanan hidup dia itu. Ya Allah cerita dalam Quran kehidupan Nabi Allah Ibrahim. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Allah kata Ibrahim kami uji dengan beberapa ujian yang besar. Wa idh ibtala kami balakkan kepada Ibrahim dengan makna ujian. Maknanya ujian tu besar sampai nampak macam satu balak. Dan Allah kata fa'atammahun. Ibrahim sempurnakan semua ujian itu kepada dia. Satu daripada ujian, Allah suruh dia sembelih anak dia. Allah bagi dia mimpi. Mimpi para nabi itu adalah wahyu. Bagi dia mimpi. Dalam mimpi dia tengok dia sembelih anak dia. Dan Allah kata kepada dia, Ibrahim, hang jangan simpan mimpi hang ni seorang-seorang. Pergi cerita ke anak hang. Anak dia besar pun tak, kecil pun tak masa tu. Falamma balagha ma'ahu sa'ya. Ismail masa tu dah boleh tolong pak dia dah. Dia boleh bekerja membantu pak dia. Maka dia kata pada anak dia kata dia tengok anak dia dalam mimpi, dia sembelih anak dia. Hati seorang bapa yang kahwin lama tak ada anak, tiba-tiba dapat anak. Bapa ni pula jenis belah Arab macam ni, sayang dengan keturunan dan zuriat. Macam mana dia nak damaikan hati dia tentang perintah Tuhan pada dia kalau dia tidak bergantung dengan Tuhan? Mungkin saja iblis masuk dalam mimpi dia, tipu dia. Mungkin. Berapa banyak orang ini belajar ilmu-ilmu hak bukan-bukan, dengar suara kata lagu tu, dengar suara kata lagu ni, pergi buat hak bukan-bukan. Suara-suara tu bukan suara-suara ilmu, tapi suara-suara syaitan. Dia kena tipu. Ada suara-suara pergi rompak harta benda orang, disamun harta benda orang. Dulu tak dengar suara lagu ni sejak duk zikir, sejak duk masuk kumpulan ni, berjumpa dengan syekh ni, duk dengar macam-macam suara. Suara kata kiamat dah dekat, jual lah peti ais, jual lah mesin basuh. Jual. Tapi Nabi Ibrahim AS, bila dia kenal lagu ni ikhwan, dia tahu nak berpegang kepada Rabbul Alamin. Allah yang buka mata hati dia, bagi dia nampak. Bapa nak sembelih anak. Kalau dia serah pisau tu ke orang lain, pergi sembelih anak dia, taklah susah sangat. Dia nak sembelih sendiri. Dan Quran cerita dalam surah As-Saffat tu, macam mana babak-babak tu berlaku. Dia rebahkan anak dia, dia pusing pipi anak dia, macam mana perasaan dia, dan macam mana Allah tolong dia. Bila Tuhan tolong dia? Bila dia i'timad dengan Tuhan. Dia pegang dengan Tuhan. Masa Allah uji dia berdakwah kepada raja dia, Raja Namrud. Macam-macam perkara dia kena, akhirnya dia bertangkap dia. Dia pun nak buang dia dalam api. Masa tu macam mana nak pasrah? Macam mana nak buat? Gelisah, risau, takut, gelabah, cuak hati, kepala jadi berceramuk, mesti akan ada pada otak manusia. Tapi Nabi cerita, apa yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas dalam riwayat Bukhari,
Nabi kata hina yulqa Ibrahim finnari. Nabi kata pada masa Ibrahim nak dibuang ke dalam api hak besar tu, Tuhan memberi satu mau'izah pada Ibrahim. Tuhan bagi pada dia pelajaran. Pelajaran apa? Daripada hati dia teringat nak panggil Tuhan dia. Dia kata hasbiyallah wa ni'mal wakil. Tu je kata dia. Bukan jampi serapah. Bukan dia suruh hai api aku tahu saya usul hang. Dah. Dia kata hasbiyallah wa ni'mal wakil. Dia i'timad dengan Tuhan. Allah mencipta, Allah menunjukkan betapa Tuhan adalah Rabbul Alamin. Dia yang kontrol makhluk dia. Maka Allah cerita dalam surah Al-Anbiya, bila Ibrahim nak dibuang dalam api yang besar, Nabi kata dalam hadis Bukhari, dia kata hasbiyallah wa ni'mal wakil. Hasbiyallah, cukuplah kepada aku Allah. Wa ni'mal wakil, dan Allah sebaik-baik wakil. Sebaik-baik wakil, sebaik-baik tempat aku serahkan urusan aku dan aku minta dia bertindak untuk pihak aku. Dia wakil. Ketika itu Allah tunjuk kata alam ini di bawah kontrol Tuhan. Allah kata ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Allah boleh bercakap dengan api kerana dia pencipta api. Allah boleh bercakap dengan angin kerana dia pencipta angin. Bukan saja dia cipta, dia arah, dia kontrol, dia tentukan masa depan. Dia kata ya nar. Allah kata api, kuni bardan wassalaman. Jadilah kamu ini bardan, kamu ini sejuk, wassalaman. Bukan kata sejuk mematikan, sejuk yang menyelamatkan ke atas Ibrahim. Bila ikhwan, bila kejadian ajaib ni berlaku, bila di hujung perjalanan hati itu memanggil Tuhan dan i'timad pada Tuhan. Bila ada muamalat hati dengan Tuhan, Tuhan akan bermuamalat dengan alam ini untuk menjaga kita. Tapi pada hari-hari, hati kita bermuamalat dengan alam, tidak dengan Tuhan. Tuhan biarkan kita. Alam tak boleh buat apa-apa pada kita, ikhwan. Melainkan dia akan berjalan secara asbab. Panas terik tengah jalan, kita harap awan mendung datang dengan tiba-tiba. Tidak akan jadi. Kita harap awan, kita nak berkomunikasi dengan awan. Awan tak boleh bagi apa-apa pada kita. Sebab dia makhluk ciptaan Tuhan. Tapi kalau kita berkomunikasi dengan Tuhan, Tuhan boleh bercakap dengan awan. Supaya memberi pada kita teduhan zil. Kita dapat teduhan dan perlindungan. Ikhwan, proses ini bagi orang yang sakit, bagi orang yang kaya, bagi orang yang miskin, bagi orang yang hidup, orang yang ada kuasa, orang yang diuji dengan ujian berat, sangat perlu dia tahu kedudukan ini. Ada orang, ikhwan, dalam hidup dia rasa hidup dia sepanjang hidup dia tak betul. Hidup dia macam tak ong. Hidup dia buat kerja tu tak jadi, buat kerja ni tak jadi, ke sana tak jadi, ke sini tak jadi, anak-anak tak jadi, menera tak jadi, rumah tangga tak jadi, yang tu tak jadi, belajar. Apa nak jadi dengan aku ni? Ya. Kita hanya perlu buat sedikit perubahan hati saja. Pusing hati kita pada Tuhan. Itu saja. Yang ni bukan dengan ada pihak lain main jampi telinga kita. Dah. Ini dengan ketauhidan, dengan akidah kita pada Tuhan. Dengan ilmu yang kita miliki. Siang, malam, pagi, petang kita duduk belajar untuk mendapat kekuatan hati berurusan dengan Tuhan. Kita tengok kita solat. Solat fardu ke solat sunat. Bila kita duduk antara dua sujud, mesti ada bacaan yang sangat ajaib ini. Rabbighfirli warhamni wahdini wa'afini wajburni warzuqni warfa'ni. Mesti ada perkataan-perkataan ni kita minta ke Tuhan. Sependek-pendek
Rabbighfirli. Habis tak ada, paling tak ada yang tu. Tapi kalau kita ada masa, bacaan itu dibaca. Kalau tengok ikhwan, salat, kita sedang beribadat pada Tuhan, tapi isi muatan kita adalah kehidupan. Rabbighfirli, Tuhanku. Kita tak panggil benda lain, kita panggil Rabbul Alamin, Rabbi, Tuhanku, Ighfirli. Kau pencipta aku, kau penjaga aku, kau pembagi rezeki kepada aku, kau urus hidup aku, kau Tuhan aku, kau raja dalam hidup aku, pemilik hidup aku. Tolonglah ampun aku. Tolonglah ampun aku. Warhamni, tolonglah bagi rahmat engkau pada aku. Kasih sayang kau, kau tunjukkanlah kasih sayang kau pada aku Tuhan. Wa'afini, berilah kesejahteraan pada aku Tuhan. Kau berilah afiah pada aku. Keselamatan, kesihatan, kesejahteraan itu afiah. Wajburni, kau cukupkanlah hidup aku. Di mana hidup aku ni ada rompong, ada lubang-lubang, jabar, kau tutuplah ya Allah. Siapa yang nak tutup? Rezeki dia bagi, kita tak cukup rezeki, cukupkanlah Tuhan. Hanya dengan satu perkataan saja, wajburni, jabar, kau tutup ya Allah, kau sempurnakan. Tak mana yang kosong dalam hidup kita ini, ruang-ruang kehidupan yang masih ada rompong, ada lubang, wajburni, kau tutuplah ya Allah. Warzuqni, kau rezekikanlah pada aku ya Allah. Kita tak atok panjang-panjang rezeki kok mana. Dia itu Ar-Razzaq. Rezeki tak ada, dia yang buat bagi ada. Dia yang kadarkan takaran rezeki pada kita, dia tahu. Warzuqni. Kita dalam hal rezeki inilah yang menjadi ujian besar dalam hidup kita, rezeki. Sampai ada doa, Allahumma in kana rizqi fis samai fa'anzilhu li. Punya menunjukkan manusia itu susah dalam rezeki. Tuhan, kalau rezeki aku tu ada di langit, hambuk turunlah mai kat aku. Wa in kana fil ardi, kalau rezeki aku itu ada di dalam bumi, fa akhrijhu li, kau keluarkanlah dia untuk aku. Apa ini ikhwan? Menunjukkan manusia perlu rezeki. Dalam salat tak ada doa sepanjang tu, pendek aja. Warzuqni. Ar-Razzaq lebih mengetahui rezeki yang kita perlukan. Warfa'ni, warfa'ni, ya Allah, angkatkanlah kehidupan aku. Subhanallah ikhwan. Ni tengah duk ibadat ke Tuhan ni, minta Allah cukupkan hidup kita dalam dunia. Ini yang para ulama kita menulis dalam tulisan-tulisan mereka panjang-panjang, cerita 2 rakaat solat boleh menyelesaikan masalah hidup kita. Betul ikhwan. Tapi kerana kita tak ada hati yang nak melihat kepada ibadat yang kita buat, pasal itu kita apa kerja pun kita buat, kalau tak buat dengan hati perut, dia tak jadi ikhwan. Dia tak ada hasil. Anak-anak kita tak suka masak, kita suruh dia masak, tengok dapur jadi apa? Jadi macam kandang unta, berceramuk habis, bunyi macam mana Cina main hak singa tu kan. Masuk-masuk apa pun tak siap lah, hang duduk kat dapur dekat 2 jam, satu benda hang tak masak. Dia tak boleh buat kalau dia tak ada penyertaan hati. Kita duk nampak dia macam okey dah, kata hang kahwin lah. Dia tak mau kahwin. Kita suruh juga dia kahwin. Dia kahwin, lingkup rumah tangga dia. Bila kita suruh anak kita sembahyang, dia tak mau sembahyang. Apa jadi sembahyang dia? Dia tak tahu kata sembahyang tu dia berdiri berhubung dengan Tuhan. Dan dia tak tahu kebesaran makam Tuhan tu, dia tak tahu. Tuhan yang dia sembah, dia rokok, dia i'tidal, dia tahmid, dia takbir, dia puji, dia tasbih Tuhan, dia berdoa pada Tuhan, dia tahiyat, dia menyapa Tuhan dengan penuh kesopanan.
Dia tahiyat Tuhan. At-tahiyatu lillah. Dia tahiyat ke Tuhan. Dia sapa Tuhan dia. Dengan penuh kemuliaan. Dia tak tahu tu semua, ikhwan. Jadi macam mana hati dia nak hidup? Macam mana masalah dia nak bawa ke Tuhan? Dia tahu dia ada Tuhan. Tapi dia tak tahu kemampuan Tuhan dia. Macam mana kita nak kata pada anak-anak kita, susah belajar, tapi sembahyang 2 rakaat, minta ke Tuhan. Dia tak sampai benda tu. Dia tak sampai benda tu. Tuhan sebagai penyelesai masalah dia. Allahus Samad. Allahus Samad. Dia tak boleh nampak. Allahus Samad. Bukan kata kita, semua alam ini, kesemuanya membawa hajat mereka kepada As-Samad, kepada Tuhan. Allahus Samad. Allah lah tempat tuju semua makhluk yang ada dalam alam ni. Bukan kata kita. Binatang, jin, malaikat, makhluk-makhluk yang kita tahu, yang kita tak tahu, semuanya menuju pada Tuhan, meminta pada Tuhan. Semuanya memanggil Tuhan. Allahus Samad. Kenapa tak boleh panggil lain daripada Tuhan? Kerana lam yalid wa lam yulad. Kerana pihak kedua untuk Tuhan tu tak ada. Tuhan tak ada anak dan Tuhan pun tak ada mak bapak. Kita kalau tak boleh pergi channel ni, kita pergilah channel ni yang berhubung. Tuhan tak ada lagu tu. Laisa kamitslihi syai'. Tak ada. Dia tak ada channel ni. Kita minta ke Tuhan, tak dapat. Kita pergi ke channel anak-anak pinak dia. Kita pergi ke meja lain. Tuhan tak ada. Tuhan hanya kepada dia. As-Samad. Ya subhanallah, ikhwan. Nak pusing balik hati perut. Oh, bukan senang, ikhwan. Bukan senang. Dia bukan saja melibatkan ilmu. Dia bukan saja melibatkan kita punya mujahadah. Dia melibatkan kita punya kesungguhan. Dia melibatkan hati perut kita nak kepada Tuhan. Kita nak wasil, nak berhubung dengan Tuhan. Kerana tu ikhwan, seberat mana ujian kita dalam dunia ni, kita akan rasa sangat berat kalau kita kehilangan Tuhan. Kita tak sampai pada Tuhan. Kita akan rasa terlalu berat. Kita baca Qisasul Anbiya. Dan cuba kita nak faham Qisasul Anbiya. Ayub alaihi salam. Nabi Ayub, dia manusia macam kita. Semua para anbiya itu adalah manusia. Manusia mana? Manusia biasa, bukan manusia ajaib. Ayub tak ada kuasa macam Superman. Superman boleh terbang sana, terbang sini. Mata dia ada power, tenaga dia ada power. Ayub, Qisasul Anbiya. Dia seorang Nabi dan Rasul. Dia kena uji sakit. Antu tengok macam mana dia lalui. Tak tahu dia lalui apa. Cuma bila kita baca Suratul Anbiya, terjumpalah satu perkataan Allah cerita apa Ayub kata ke Tuhan. Perkataan dia ke Tuhan tu kita tak boleh nak bayang dia tanggung apa. Tapi hati dia tak patah. Hati dia tak rapuh. Hati dia tak berputus dengan Tuhan. Dia boleh teruskan hidup dia hanya dengan berhubung dengan Tuhan. Ayub hanya kata, Rabbi inni masiyaddur wa anta arhamur rahimin. Ini bukan doa. Dia satu perkataan Ayub. Ayub kata, Tuhan, pencipta aku. Dia panggil Khalik dia juga, pencipta dia. Aku disentuh dengan dur, satu benda yang sangat berbahaya. Hidup aku ni jadi melarat dengan ujian yang Hang bagi pada aku. Wa anta arhamur rahimin. Tapi satu benda aku tahu Tuhan, Hanglah yang paling sayang daripada yang sayang-sayang. Itu sahaja ikhwan. Allah kata, fakashafnahu min durrin. Perkataan dia kepada kami itu betul, menyebabkan kami angkat seluruh bebanan dia. Oh subhanallah ikhwan. Bila mulut kita sebut nama Tuhan, nak bagi hati kita sampai ke Tuhan, dia kena sama pergi ikhwan. Ini proses dia ikhwan. Satu hari
Bila kita sebut nama Tuhan, kita rasa dalam hati kita, benar Tuhan penjaga aku. Ketika itu, kita dijaga oleh Tuhan. Tapi selagi proses itu tak sampai, kita akan meraba-raba. Banyak Allah cerita dalam Quran, mudarat-mudarat umat dahulu diangkat. Dan banyak Allah cerita dalam Quran, musibah-musibah umat dahulu diturunkan. Bila dilihat, bila dikaji, bila kita tahqiq, kita meneliti balik, kita akan dapati satu saja masalah dia, ialah urusan hati perut kita dengan Tuhan. Kecil aja urusan dia, tapi natijah dia besar. Natijah dia besar. Kita adalah rumah lelaki bini, kita duduk lelaki bini. Bini masak. Bini tanya sedap ke tak? Abang makan ke mana? Lelaki dia makan, buat ngalik ngah, tak tahu apa. Duk khayal. Ataupun bini kata, abang, hari ni masak asam pedas. Sedap tak? Lelaki kata, Tapi mata lagi sambil mulut duk kunyah, duk tengok handphone. Bini rasa apa? Ataupun lelaki baru duk masak. Lelaki ambil alih. Dia nak jadi lelaki misali. Dia pun masak. Dia buat rendang ikan, dia buat sayur ayak, dia letak, dia goreng telur, dia letak. Dia kata kat bini dia, asal tengok abang masak sedap tak? Bini dia buat perangai macam dia tadi. Duk pegang handphone, mulut duk kunyah, okey. Itu tak okey, bukan okey. Itu tidak menunjukkan dia ihtimam. Dia memberi perhatian. Kita cakap dengan orang, mata orang ke lain pun, kita dah rasa lain. Mulut dia dengan kita, suara dia dengan kita, ayat dia dengan kita, mata dia ke lain. Kita tak syok. Sebab kita tak syok, kita rasa dia tak hargai kita. Ikhwan, inilah muamalat yang kita buat hari-hari dengan Tuhan. Mulut kita panggil nama Tuhan, hati kita ke lain. Otak kita ke lain. Jadi kita harap Tuhan terima muamalat tu. Tuhan terima transaksi kita. Hubungan macam tu nak dijalinkan dengan Tuhan. Come on baby. Siapa boleh terima? Siapa boleh terima muamalat ni? Kita bercakap dengan tuan rumah, kita tak tahu dia tuan rumah macam mana. Kebetulan dia kelak rumah, dia pakai baju sarung, dia pakai baju biasa, dia pakai kain sarung. Kita tanya kepada pakcik, lama pakcik kerja kat sini? Dia tuan rumah. Kita tak kenal. Kita pergi tanya dekat tuan rumah lagu tu. Kita ingat dia tukang kebun, dia driver. Dunia yang kita duduk ni, tuan dia siapa? Tuhan. Dia Sayyid. Dia Tuhan pada alam ni. Bukan kata dia Tuhan. Dia menguasai dengan kuasa di alam ni. Kita berhubung dengan dia macam tu. Dan kita harap doa kita menjadi doa yang power, boleh mengubah segala-gala takdir kita. Biar betul. Tingginya harapan kita, tapi kurangnya adab kita. Besarnya hajat kita dengan Tuhan, tapi kita tak beradab. Siapa boleh terima? Dalam satu budaya, orang yang tidak ada adab, makan pun kena ada adab. Walaupun orang nak belanja kita, orang sedia makan, dia letak setalam dengan kita, dia kata makan lah. Kita makan macam mana kucing lapar. Orang kata, biar betul kau ni. Makan pun kena ada adab. Nak ambil tekanan, ambil kiri gagau. Tuan rumah kata, biar betul ni. Ya ikhwan. Bercakap dengan orang pun kena ada adab. Kita panggil Tuhan. Dia Rabbul Alamin. Ada tengok orang penyakit kanser. Kanser, penyakit yang berat. Kena orang. Doktor kata tak ada ubat. Ada tahap dia. Tapi suratul Fatihah bagi tahu Allah adalah Tuhan kepada kanser. Kerana kanser itu termasuk dalam alam. Dia adalah Rabb. Jarang kita diajak minta kepada Tuhan.
Panggil Tuhan yang mencipta penyakit itu. Biar dia yang berurusan dengan penyakit itu bagi pihak kita. Macam Ibrahim sebut, wa ni'mal wakil. Allah lah wakil aku sekarang. Api duduk depan aku ni, api tersentuh sikit pun terbakar kulit aku. Aku tak boleh buat apa dah dengan api. Maka aku minta pencipta api yang berurusan dengan api, tolong jaga aku. Dan ajaib dunia ni ikhwan, ajaib. Ada orang sakit kanser pergi ke Mekah, menghadap depan Kaabah, berdoa bersungguh-sungguh pada Allah. Masa dia doa tu, dia buang habis diri dia, dia tanggal habis diri dia. Dia dah terkulai, tersimpuh layu depan Tuhan. Dia dah tak ingat dah kepada harta dia, pangkat dia, jawatan dia. Dia cuma ingat dia seorang hamba yang dhaif, yang lemah, memerlukan perlindungan Al-Qawi, Tuhan yang Maha Kuat. Doktor kata kami bagi pada pakcik 6 bulan. Lepas 6 tahun dia tak mati lagi. Subhanallah ikhwan. Bila kita berurusan dengan Tuhan, lain macam. Doktor pula tanya, makan apa? Dia kata tak makan apa, ikut prosedur doktor sajalah. Doktor kata dah. Mesti hang duk makan benda lain ni. Dia kata tak. Saya dulu di Taiping kenal dengan pakcik Busu. Baru je meninggal masa Covid baru ni. Tapi doktor bagi pada dia 6 bulan kanser darah. Pergi ke Mekah menghadap Tuhan. 10 tahun tak mati lagi. 11 tahun. Dan mati pula bukan pasal kanser, pasal Covid. Tengok Tuhan punya urusan. Ubat dia ni tak tahulah dia bawa ubat lah. Macam mana beg dah. Tapi tengok bila kita berurusan dengan cara yang betul pada Tuhan. Pasal itu ikhwan, Rabbul Alamin menurunkan kepada kita satu ayat yang ajaib. Kalamnya ajaib. Yang bagi peluang kepada kita untuk repair hidup kita. Untuk repair. Allah kata pada kita, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardi. Sangat dahsyat ayat ni. Allah kata kalau sekiranya penduduk satu negeri. Allah tak bercakap individu, Allah bercakap semua. Walau anna ahlal qura, kalau penduduk negeri itu, negeri ini melibatkan rakyat, melibatkan pemimpin, melibatkan ulama. Kalau penduduk negeri itu, pemimpin dalam negeri itu, alim ulama dalam negeri itu, rakyat dalam negeri itu, kalaulah mereka buat keputusan apa? Keputusan amanu wattaqau, untuk beriman dan takwa pada aku. La fatahna barakatin minas samai wal ardi. Allah kata akan aku tebuk langit. La fatahna, aku akan buka langit ini, menurunkan berkat kepada mereka dan juga bumi. Oh subhanallah. Pembangunan kapitalis punya pembangunan how to make money. Kapitalis punya sistem, dia buat rumah how to make money. Dia bukan peduli rumah tu kecil ke rumah tu quality. Yang penting how to make money. Dia tak peduli rumah dia buat tu, pintu tu macam mana. Macam dia buat rumah flat, pintu jiran dengan pintu jiran duduk lagu ni. Dia ni tutup pintu kuat sikit, dia ni rasa macam sindiak dah. Berkelahi. Kapitalis punya pembangunan. Dia bukan peduli siapa nak duduk dalam tu. Dia peduli keuntungan. Kena berlipat kali ganda. Kapitalis buat bank. How to make money. Life untuk kapitalis, life is business. Hidup adalah perniagaan. Apa saja boleh jadi duit, dia fikir jadi duit. Dia tidak peduli apa. Tetapi agama yang kita anuti ini, agama yang berkat, yang rahmat, yang sejahtera ini, dinus salam ini, agama yang sejahtera ini, diajak kepada kita ada benda lain.
Ada benda lain. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Kalau pemimpin dalam negeri itu, alim ulama dalam negeri itu, rakyat dalam negeri itu, mereka sepakat untuk beriman dan bertakwa pada aku. Kita ada makna kita duk belajar apa makna iman, apa makna takwa. Kita duk belajar dalam kuliah-kuliah. Tapi kita simpulkan iman dan takwa itu, apa dia punya kesimpulan dia? Kesimpulan dia berhubung dengan Tuhan. Iman duk dalam hati terhadap rukun iman pada Allah. Takwa nampak pada zahir melaksanakan perintah. Kedua-dua ni apa? Kedua-dua ini nak menjalinkan hubungan baik dengan Tuhan. Supaya kita ada muamalat dengan Tuhan. Kalaulah penduduk satu negeri itu, di samping pembangunan yang mereka jalani, mereka juga membangunkan diri mereka dan jiwa mereka dengan iman dan takwa. Tuhan kata, aku buat satu benda ajaib untuk mereka. La fatahna alaihim barakat. Aku akan buka keberkatan daripada langit turun dan berkat daripada bumi keluar. Oh, subhanallah, ikhwan. Kita duduk dalam, kita tengok dalam kita kata dalam negara-negara dalam dunia, kaya raya, senang, mewah. Rakyat pula ada masalah. Masalah moral, masalah akhlak. Kaya raya. Hidup semua jadi show off only. Aku kaya, aku nak tunjuk ke orang. Hang kaya, hang nak tunjuk ke aku. Kekayaan dibuktikan bukan dalam bentuk charity sesama manusia, tapi dalam bentuk kekayaan peribadi. Buat rumah, ada orang reta dia salut dengan mas tulen. Dia nak tunjuk pada dunia dia kaya. Tabak dengan belian atas reta. Ini kalau orang miskin tengok, telah elok mati terus. Dia tunjuk dia kaya. Tapi Allah kata tak. Sekarang ni, kamu dah tahu dah nak bangun dunia kamu macam mana. Tapi ini ada satu benda penting ni. Kalau penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatin. Kami akan buka langit ini menurunkan berkat. Ulama-ulama tafsir, dia orang kata dengan kita, cuba lihat ayat ni dengan mata hati. Allah menggunakan perkataan la fatahna alaihim barakatin. Allah tidak menyebut la fatahna alaihim arzaq. Sepatutnya ayat itu la fatahna alaihimul arzaq. Kami buka kepada mereka pintu-pintu rezeki. Itu yang betul. Kalau penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, kami buka kepada mereka pintu-pintu rezeki daripada langit dan bumi. Tapi Allah tak guna perkataan rezeki, Allah guna perkataan barakat. Kami turun keberkatan untuk mereka. Kerana mereka telah ada rezeki yang kami bagi. Cuma mereka tidak ada berkat. Jadi tak tentu hala dalam negeri. Pemimpin jadi tak amanah. Alim ulama jadi tak amanah. Rakyat jadi tak hormat dengan pemimpin. Pemimpin abaikan rakyat. Rakyat tidak boleh respect pada pemimpin. Pemimpin bohong rakyat. Rakyat tak percaya kepada pemimpin. Kenapa? Kerana langit belum menurunkan berkat. Pemimpin ada rezeki dia. Negara ada rezeki dia. Kaya raya. Tak ada pemimpin yang susah. Kaya raya. Tapi kenapa hidup kita tak aman? Kerana Tuhan tak menurunkan berkat. Berkat tidak datang dengan kepandaian, kebijaksanaan. Berkat datang daripada iman dan takwa. Hubungan kita dengan Tuhan. Pasal itu sangat pelik, ikhwan. Seorang mukmin dengan Tuhan, seorang fasik dengan Tuhan, sangat pelik. Seorang mukmin, Allah katakan kepada dia, "May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Sangat pelik. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rezeki datang daripada sumber la yahtasib. Kalau daripada sumber ahtasib, betul. Rezeki datang daripada jalan yang kita tahu. Itu betul lah.
kita kerja, kita usaha, itu daripada kita nampak rezeki itu mai. Tapi ayat ni kata rezeki datang daripada jalan yang kau tak sangka, luar daripada usaha. Allah bantu kita. Tapi dengan berkat apa? Dengan berkat takwa. Jadi pada sini ikhwan, pendidikan, pembangunan ke arah membangunkan jiwa-jiwa yang faham makna iman, faham makna takwa, belum nampak. Penting. Dalam sembahyang, Tuhan tak mau duit kita. Dalam sembahyang, Tuhan tak mau peduli nama kita siapa. Tuhan nak kita datang dengan sembahyang dan hati. Kita sembahyang, kena ada iman, kena ada takwa. Kita kata Allahu Akbar. Tuhan yang aku sembah ni Akbar. Dialah yang paling besar. Ketika itu kita seorang kaya. Ketika itu kita seorang pemimpin. Kita berdarah raja. Kita Mr. Somebody. Kita bukan Mr. Nobody. Kita mesti somebody. Tapi kita kata Allahu Akbar. Kita tanggalkan keseluruhannya. Kita panggil Tuhan. Tuhan mau hati tu. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Dalam surah Az-Zumar. Allah kata wa anibu ila rabbikum. Allah kata datanglah kamu pada Tuhan kamu. Wa aslimu lahu. Dan kau surrender depan dia. Kau serah diri kau pada dia. Kau datang pada Tuhan dan kau serah diri kau pada Tuhan. Nanti kau tengok apa Tuhan buat pada kau. Tuhan telah buat itu pada Ibrahim. Tuhan dah buat itu pada Yunus. Tuhan dah buat itu kepada Ayub. Kepada Nabi yang dahsyat-dahsyat. Allah tunjuk kepada mereka paparan hidup. Mereka datang pada Allah dengan jiwa yang betul. Allah bagi kelebihan hidup pada mereka. Kita ikhwan, dalam hidup kita ni, kita tidak dididik bahawa Tuhanlah segala-galanya. Pasal itu bila kita berdoa pada Tuhan, kita tak dapat gantung sepenuh hati pada Tuhan. Udu'ullah wa antum yuqinuna bil ijabah. Bila kau doa pada Tuhan, kau yakin dia bagi kat kau. Kita tak dapat lagi yang tu ya kawan. Tak dapat. Bila kita tak dapat, kita akan dapat secara cause dan efek. Apa yang kita buat, kita terimalah hasil dia. Kita tak belajar, kita bodoh. Ya. Kita akan dapat secara berhubung dengan makhluk. Ayam ada depan kita. Kita dahaga. Kalau kita tak minum, handuk dahaga situ. Itulah cause dan efek dia. Itulah sebab dan musabab dia. Han nak minum, orang dah tuang ayam, han pegang masuk dalam mulut. Tapi subhanallah, Rabbul Alamin, dia boleh buat lain daripada itu. Ada orang tak buah kurma depan dia, dia buat tak tahu, dia tak makan. Mai satu orang Arab geram tengok dia, ambil kurma sumbat dalam mulut dia. Subhanallah. Tu tengok Tuhan punya buat. Ada orang nak makan, teringin nak makan, bubuh kurma dalam mulut. Mai orang bercakap dengan dia, dia terbatuk, keluar balik kurma tu. Subhanallah. Benda ini Tuhan buat dengan nak menunjukkan kepada kita betapa dia yang sedang berurusan dengan hidup kita. Tapi kita tak dapat tangkap. Kita tak dapat tangkap dalam senang kita, dalam susah kita, bahawa ini adalah urusan tadbir daripada Tuhan. Pasal itu kita letih ikhwan dengan hidup kita letih. Pasal itu dikatakan kepada kita, arih nafsaka minat tadbir. Rehatkanlah diri engkau daripada engkau menguruskan hidup engkau. Rehatkanlah diri engkau daripada kau urus hidup engkau. Sekarang biarlah Tuhan yang urus seketika hidup engkau. Tapi macam mana Tuhan nak urus hidup kita kalau Tuhan kita tak kenal? Kalau Tuhan kita tak tahu? Ada orang pergi belajar pasal Tuhan dengan orang yang sembahyang pun tak. Macam mana nak kenal Tuhan? Pada orang, dia pergi belajar pasal Tuhan, pasal benda besar, dengan orang yang sebut nama Tuhan pun tak betul. Kita nak kenal Tuhan, kita kena balik pada kalam Tuhan. Kita kena balik pada Nabi utusan Tuhan.
Diajak kita kenal dengan cara yang betul. Nanti setiap muamalat kita dengan Tuhan, dia bagi kesan pada hati kita, ikhwan. Pasal tu rawatan terbesar untuk penyakit dalam dunia ni, penyakit-penyakit yang macam-macam ni, penyakit-penyakit yang tak senonoh ni, bawalah hati manusia kepada Tuhan. Bawalah hati manusia ini kepada Tuhan. Allah cerita pada kita, ikhwan, dalam Al-Quran tentang satu cerita berkenaan dengan umat Nabi Lut. Umat Nabi Lut tahu bagaimana satu azab yang ngeri berlaku kepada umat Nabi Lut. Allah cerita satu babak dalam Quran pada surah Hud ayat 78. Cerita satu babak jadi. Nabi Lut kata kepada umat dia. Dia kata, ya qaumi, haula'i banati, hunna atharu lakum fattaqullah. Nabi Lut kata, wahai kaumku. Perkataannya, ya qaumi, wahai kaum yang aku sayangi. Haula'i banati. Nabi Lut kata, ni banyak lagi anak-anak gadis dalam negeri ni yang mereka itu atharu lakum, mereka itu lebih suci dan lebih bersih untuk kamu daripada kamu menjalankan hubungan luar tabi'i ni. Nabi Lut nasihat umat dia, jangan buat kerja ni. Kerja ni ada azab yang berat. Ni masih banyak lagi haula'i banat. Dalam negeri ni banyak lagi anak-anak gadis yang suci, yang bersih. Ambillah mereka buat isteri. Jangan kamu terlibat dengan tabiat yang buruk ni. Lepas tu Nabi Lut kata sepatah. Nabi Lut kata, fattaqullah. Hendaklah kamu takut pada Allah. Ikhwan, satu nasihat seorang Nabi bagi dan satu ubat untuk umat dia. Tapi umat dia tak mau terima. Apakah umat sebesar itu dengan penyakit moral sekronik itu tak dapat diubati? Boleh diubati. Tapi dia pun yang tak mau. Apa ubat yang Nabi Lut bagi pada umat dia? Fattaqullah. Aku nak ajak kamu bertakwa pada Allah. Hanya dengan kekuatan takwa dalam hati, kamu boleh tinggal segala benda-benda yang sangat buruk ni. Mereka dah jadi umat yang apa? Addicted. Jadi apa? Ketagih dengan maksiat. Dan maksiat daripada ketagih tu, dari segi ubat fizikal, tak ada ubat. Bawa 2-3 orang pergi hospital besar, jumpa doktor pakar. Doktor kata penyakit apa? Dia ni penyakit syok satu sama jenis jantina. Doktor nak bagi ubat apa? Takkan nak bawa dalam ubat gila. Dia pun bukan gila. Takkan nak bagi pada mereka ubat penenang darah. Takkan nak bagi kepada mereka apa? Nak bagi apa? Tak, hospital tak ada ubat. Di mana ada ubat untuk rawat penyakit yang boleh mendatangkan balak sebesar ni? Nabi Lut kata, fattaqullah. Benarkan aku didik kamu kembali pada Allah. Dadah. Kurang sikit daripada dadah, rokok. Oh, jangan cakap. Rokok. Saya cerita dadah. Saya ada pengalaman dengan dadah. Bukan saya isap dadah. Pengalaman rawat orang-orang dengan dadah masa dalam penjara Pulau Pinang dulu. Bersama dengan pengarah penjara Pulau Pinang, Datuk Yahya. Budak dadah. Saya ceramah dengan budak dadah. Ceramah. Seminggu sekali saya masuk penjara Pulau Pinang mengajak mereka. Keluar. Bapa dengan anak duduk sebelah-sebelah. Bapa dengan anak duduk sebelah-sebelah. Masuk pasal apa? Dadah. Lepas tu saya pergi mengajak, dia tak ada.
Dua-dua tak ada. Lepas tu saya nampak balik muka dia, bang. Saya kata mai pula. Dia kata dia pergi ambil. Tak boleh hilang dadah. Dadah bila masuk dalam badan, dia berjalan, setiap darah dia berjalan. Dadah ada dalam otak, dadah ada dalam jantung. Tak mana darah boleh pergi dengan udara boleh pergi dalam badan, situ dadah ambil alih. Tak boleh buang dadah. Datuk pengarah dulu, Datuk Yahya kata ke saya, apa kita nak buat? Dia kata kita atok mereka ni seorang sebarang, kita tembak bagi mati boleh tak? Tak ada benda boleh rawat, ikhwan. Rawat dengan apa? Rawat dengan agama je. Dengan agama. Kita ambil agama, bubuh dalam hati dia. Bagi dia faham makna iman, bagi dia faham makna taqwa. Bila dia letak iman dia di depan, lain daripada iman dia boleh tolak tepi. Benar jadi, ikhwan. Ajaib. Masa tu ada kawan-kawan ajak dia pemerhaban, ajak dia pemusabaqah. Saya mengajak kitab pada mereka. Saya jumpa mereka ni keluar daripada penjara, ada jadi imam, ada jadi Bilal. Masa mereka duduk dalam penjara dia, dalam surau penjara tu, buat sembahyang jemaat kat mereka, asuh. Saya kata sepatah kepada mereka ni kita cakap mereka suka sembang di belakang. Maka saya kata, nak tidur boleh, buat perangai jangan. Sebab warden, dia tengok mereka cakap, saya habaq ke warden, mereka ganggu saya punya kelas, warden tarik mereka masuk dalam bilik, pukul terus. Dengan rotam besar-besar ni. Bagi 2 rotam, mengeliat. Saya pergi ceramah di Perak. Masa tu lah, masa boleh lagi lah. Saya pergi ceramah di Perak dulu. Saya pergi semayang di surau tu. Habis semayang semua. Masa tu nak start ceramah, Tok Bilal itu meduk tepi saya. Dia bisik kat telinga saya. Dia kata, tidur tak apa, buat perangai jangan. Saya kata macam biasa dengar kalimah ni. Tapi kalimah ni saya tak dengar di luar, saya dengar di dalam. Saya yang duk kaca kepada budak-budak ni. Dia tengok saya, dia kata, Ustaz tak kenal saya. Saya salah seorang. Boleh jadi Tok Bilal. Keluar daripada penjara, asal penagih dadah, keluar daripada penjara, boleh jadi Tok Bilal. Dan tak isap dadah sampai sudah. Dia pun masuk serenti. Duk kena tukar ke dia, nak bagi ketagih dadah tu hilang apa dia? Bagi daun ketum. Hilang. Ada orang daun ketum tak boleh pi, tukar dengan arak. Nak bagi hilang dia punya ingatan pada dadah. Turun sikit bagi rokok. Kekal dia isap rokok. Untuk apa nak bagi dia hilang dadah? Mana tak boleh berhenti, kawan. Susah. Pasal dia dah jadi mudmin. Benda tu dah mai sebati dengan dia. Cukup time, dia sendiri proses kepala otak dia. Tak, dia teringat. Dia tengok orang pegang rokok, dia tak boleh kontrol kemahuan dia. Tetapi, dengan agama, boleh, kawan. Dengan agama. Tapi kalau kita biar dia duduk dalam penjara, bagi makan, bagi minum, bagi exercise, bagi mereka buat kerja, bagi gaji sehari 3-4 kupang ke, tak bagi agama, tak boleh. Benda tu dah ada dalam kepala dia. Dia keluar daripada penjara, mula-mula dia cari kawan dia yang isap dadah. Seminggu elok badan dia. Sebulan, lingkup. Bila Nabi Lut tengok umat dia dah jadi ketagih dengan satu benda yang buruk ni, Nabi Lut buat 2 benda pada umat dia. Satu, dia salurkan nafsu dia kepada wanita. Yang kedua, tak cukup sekadar perubahan fizikal. Dia kata, fattaqullah
benarkan aku didik jiwa kamu bertakwa pada Allah. Hanya dengan perubahan iklim jiwa, manusia boleh tinggal segala keburukan. Oh subhanallah ikhwan, subhanallah. Orang-orang yang kita jumpa hari ni pakai tudung elok, cantik, pakai purdah, niqab, semua elok. Dahulu mereka duduk di dalam zon ni. Dengan apa? Dengan pembangunan jiwa. Bukan dengan ubat. Bukan dengan kebencian. Nabi Lut kata, ya qaumi, wahai kaum yang aku kasihi, haulai banati. Dalam negeri ni banyak lagi wanita-wanita yang bersih. Ya kamu boleh ubah diri kamu. Tapi tak boleh ubah begitu saja. Kamu akan ingat kepada tabiat kamu. Benarkan aku didik jiwa kamu dengan takwa. Oh subhanallah kawan. Subhanallah. Tapi kalau ini kita tak benarkan, menjadi rawatan kepada umat akan rosak. Hari ini kita tak ada tempat nak mendidik umat. Kalau kita buka televisyen 24 jam, mari kita kira dalam hitungan jari, berapakah ilmu yang bermanfaat sampai pada umat? Yang tak manfaat banyak mana? Kita buka radio daripada 6 pagi sampai 12 malam. Banyak mana yang bermanfaat untuk merawat umat, banyak mana yang tak ada manfaat. Pasal itu Quran kata walau amanu ahlal qura, walau ahlal qura, kalau penduduk negeri itu mau beriman dan bertakwa, kena susunlah program. Bukan boleh sembrono. Kita nak rawat satu penyakit yang menjadi besar dalam negeri ke, dadah ni besar masalah dalam negara. Macam mana kita nak rawat? Kalau sekadar mereka masuk dalam, mereka duduk seronok-seronok, dalam tu ada king. 6 orang, mereka asinkan bilik. 6 orang ni tak dibenarkan datang ke surau penjara. Tuan Haji Yahya suruh saya pergi ke bilik mereka. Kata Ustaz, daripada 6 orang ni tak boleh keluar. Ustaz kena pergi penjara. Masuk dalam. 6 orang ni siapa dia? Pondan. Laki-laki yang dia punya dressing dia dah perempuan dah. Dia dah buat operation semua jadi perempuan. Pasal tu mereka ni tak boleh campur dengan puak-puak ni. Lingkup mereka ni. Saya duduk di luar ni, mereka duduk dalam. Duduk kena ajak mereka. Kena ajak mereka. Dia main dengan kita, dia tanya, Ustaz, tudung tak ada ke? Kami malu lah. Tudung tak ada, malu. Besar masalah ni, kawan. Masalah ni, masalah jiwa dia. Nak diubah ke mana? Tak boleh ubah dengan pil. Kena ubah dengan dawaun ilahiyun. Ubat ilahi. Nak mengubah jiwa. Nak sumbat iman dan takwa masuk balik. Bagi dia kenal Tuhan dia. Dan dia berubah, ikhwan. Dia berubah. Kalau daripada 10 orang, 4 orang boleh berubah, saya fikir itu satu kejayaan yang besar. Kalau 100 orang, 40 orang berubah, saya fikir itu kejayaan yang besar. Daripada kita ada 100 orang, bukan kata berubah, tambah lagi 100. Dan kita menjadi umat seperti yang disebut dalam riwayat Muslim, hadis Abi Hurairah. Kita jadi umat lagu tu. Umat apa Nabi kata? Idza qala rajulu halakan nas fahuwa ahlakuhum. Kita menjadi umat suka berteriak kerosakan orang. Halakan nas, orang dah rosak, orang dah teruk, orang dah parah. Nabi kata kerja dia berteriak tapi dia tak buat apa-apa untuk perubahan. Nabi kata yang berteriak tu dialah orang yang paling rosak berbanding orang yang duduk kempen merata-rata kata rosak. Telah ada penawar dia, ikhwan. Kena ada penawar. Pemimpin kena tahu, alim ulama lagi tahu. Kita dalam sebuah negeri yang kecil, tiap-tiap minggu alim ulama mengantar tank khutbah mereka ke masjid-masjid. Maka mereka kena semak balik yang mereka sampai pada orang yang 10 minit ke 20 minit dengar khutbah tu,
Apa yang mereka sampaikan? Dia berpesan, saya nak pesan, jangan main handphone, jangan bercakap dan jangan tidur dengan sengaja. Kerana itu termasuk perbuatan lara. Dia berpesan. Tapi dia pun menyampaikan khutbah bagi orang tidur. Dia pun tak bagi orang tidur, orang pun tak mau tidur. Tapi khutbah dia pun tu macam candu. Macam pil. Bila kena mata tak boleh angkat. Sedang-sedang qad qamati solat. Dia pun kata jangan main handphone. Tapi cara dia pun menyampaikan khutbah menyebabkan orang lebih suka tengok handphone daripada dengar khutbah. Orang tak rasa ada kena mengena dengan khutbah. Kenapa jadi demikian? Khutbah Jumaat adalah rawatan kepada karya tiap-tiap minggu. Kerana tu saya kata satu perkataan yang menyebabkan mereka marah. Sampai hari ini mereka marah dengan saya. Ikhwan, kita hantar anak-anak kita pergi mengaji sampai Timur Tengah. Untuk apa? Untuk jadi orang agama. Untuk jadi ustaz. Anak kita daripada Mesir balik, daripada Jordan balik, daripada Syria balik. Mereka balik dengan pengetahuan agama. Mereka boleh bahasa Arab. Bagi peluang mereka naik atas mimbar khutbah. Dan jangan bagi teks. Kita jangan jadikan anak-anak kita mengaji agama luar negeri bila balik ni jadi lembu. Kita ikat leher dia. Hang kena baca apa yang aku tulis. Kalau hang tak mau baca, hang tak payah naik. Ini nama dia melembukan orang. Benarkan mereka jumpa 5-6 tahun di luar negeri kitab-kitab. Dia jumpa Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Bukan saja Bukhari Muslim. Setiap kitab sunan tu mereka jumpa syarah dia belakang. Mereka mengaji 40 muqarrar mereka mengaji. Dia pun mengaji usul. Dia pun mengaji usul tafsir, usul fiqh. Dia pun mengaji usuluddin. Benarkan mereka guna ilmu mereka untuk sampai dalam khutbah Jumaat. Kita hanya monitor melampau ke tidak. Itu saja. Rukun. Tak kala orang mengaji agama tak tahu rukun khutbah. Sampai bila kita tak benarkan orang berdakwah, kita sekat orang. Kita sekat dalam bentuk idea orang. Kita tak benarkan orang tumpahkan idea. Orang merangsangkan umat untuk kembali pada Tuhan. Berpuluh ratus tahun kita sembahyang jemaat. Tak boleh ubah apa-apa. Apa tak boleh ubah? Duduk lagu tu. Tu imam yang baca khutbah pun cerimata besar macam Superman. Superman hak mula tu. Cerimata tu dia punya nala. Tengah-tengah baca, kejadian tengah-tengah baca, kipas kuat. Ni melayang. Orang bawah kena kutip bagi. Apa ini? Ini drama ke sandiwara ke khutbah Jumaat? Kesian kita, ikhwan. Kita berteriak. Rosak sana, rosak sini. Tapi kita tak tahu, kita tak bagi ubat pada orang. Untuk apa sembahyang Jumaat tiap-tiap minggu? Untuk apa? Anak-anak karya kadang start motor keluar karya. Untuk apa? Tak lalu dengar khutbah Jumaat karya dia. Dia boleh agak dah. Lepas tajuk ni. Dan dia dah nampak dah buku khutbah tu dah bersusun. Ni minggu ni pasal negara kita ada sukan, mesti tajuk sukan. Tak tahu betul. Bukan pasal dia Tok Wali ada karamah apa ke. Betul dia tukar. Minggu ni pasal ada hari kesihatan satu dunia, mesti tajuk dia kesihatan. Betul. Kita bercakap kesihatan, masjid kita tandas kotak, tak malu ke? Yang duduk atas khutbah, tu imam kan sabar-sabar bercakap, kita kena solat berjemaah, saya bagi nasihat kepada anak karya jemaah, mailah sembahyang berjemaah. Bila jemaah mai, tu imam tak ada. Hang tengok aku tengok hang, siapa nak jadi imam? Tak malu ke? Ini kita punya keadaan up go down, down go up. Itu kata orang Jawa. Kalang kabut jadi. Lepas tu kita rasa kita buat untuk umat. Belum buat apa-apa lagi, ikhwan. Umat makin rosak. Maka yang perlu kita buat mendidik jiwa umat.
Apa yang telah alim ulama buat untuk mendidik jiwa umat? Ikhwan, kalau ini kita boleh dapat pelajaran dari ikhwan, maka kita dapat tahulah bahawa hubungan kita dengan Tuhan itu satu hubungan yang sangat penting kita jaga. Sebagai akhirnya ikhwan, saya nak tutup tazkirah kita ini dengan satu perkataan daripada Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah ada tulis satu buku nama Ighathatul Lahfan. Dalam buku dia ini, dia ada sebut satu perkataan, satu nasihat yang menarik. Kata Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, dia kata, muhibbuddin la yanfaku min thalathin. Imam Ibn Qayyim kata, bagi orang yang pencinta dunia, tak ada masa untuk akhirat, tak ada masa untuk Tuhan, dia pencinta dunia. Dia no times. Untuk Tuhan, tak ada masa. Dia dipanggil muhibbud dunia. Orang yang cinta dunia. Dia kena sedang, la yanfaku min thalathin. Hidup dia tak akan terlepas daripada 3 benda. Bila awak buat semua benda tanpa awak hubung dengan akhirat, dengan Tuhan, awak akan lihat 3 benda ni dalam hidup awak. Pasti. Apa dia kata? Pertama, hammun lazimun. Hammun lazimun. Muhibbud dunia akan melihat hammun lazimun. Apa dia ikhwan? Kerisauan, kesedihan yang terus menerus. Apa saja dia buat tak akan mencipta bahagia kat dia, sebab dia memisahkan diri dia dengan Tuhan. Yang kedua, ta'abun daimun. Ta'abun daimun. Keletihan yang sifat letih itu berlanjutan. Letih dia. Macam dalam negara kita rawat penagih dada, kita rawat orang tu letih, duit negara habis, tapi hasil dia tak ada. Ta'abun daimun. Keletihan yang terus, lepas tu dia main, dia tak pernah putih-putih. Dan ketiga dia kata, wa hasratun la tanqadi. Kita akan kena stres, kita akan kena hasrah, kita kena tekanan hidup, la tanqadi, tak akan berhenti. Maka untuk pencinta dunia yang tidak membawa diri dia pada Tuhan, dia tak akan lepas daripada 3 benda ni dalam hidup dia. Hammun lazimun, hidup yang penuh dengan kegundahan, kerisauan, kesedihan yang sifat dia lazimun, terus menerus. Wa ta'abun daimun, keletihan yang sifat dia berlanjutan. Dan hasratun la tunqadi, dan stres yang tak pernah berhenti. Jadi untuk mengelakkan hidup kita daripada itu, kita mesti menjalankan hubungan hati dengan Tuhan. Kita selamat daripada benda tu. Dan antum bukalah mata tengok dalam dunia ni. Letih. Orang politik, mana ada orang politik tak letih dan tak sedih? Bila dah masuk dia punya episod tu satu penggal, masuk tahun keempat, tahun kelima nak kena ada election, tengok muka mereka ke mana. Yang mereka takut kalah. Dan kita duduk dunia politik, kalau kita tak boleh merendahkan orang, kita tak boleh menang. Tak pernah bahagia. Tak pernah bahagia. Antum tengoklah dalam parlimen, orang-orang politik cakap, itu ayat bahagia ke? Baik pembangkang, baik kerajaan. Ayat-ayat yang mereka pakai menggambarkan itulah hati perut mereka. Tak dapat melihat kebaikan orang buat. Tidak menghargai kebaikan hanya pada pos mereka sahaja. Macam mana kita nak ambil mereka sebagai contoh dalam hidup? Macam mana ikhwan? Kita tak dengar mereka bercakap membawa umat kepada hati bergantung pada Tuhan. Tak dengar. Mereka datang berkempen tempat kita, kita tak dengar satu ayat Quran pun. Yang kita dengar, pilihlah saya. Pilihlah saya.
pilihlah saya yang terbaik, saya yang terbaik. Dan alim ulama, anda tengok di mana kedudukan alim ulama. Kita tengok dia punya dressing macam orang alim. Bila dia bercakap, kita tak dapat langsung nak nota apa dia cakap. Kesian umat jadi umat yatim. Umat macam tak ada mak, tak ada bapak, terbiar umat ini. Maka itulah kata Imam Ibn Qayyim. Bila kau tak bergantung dengan Tuhan, 3 perkara ni akan berlegar di hidup kamu. Dalam negeri kamu, dalam negara kamu, dalam dunia kamu. Kerana tu ikhwan, kita mesti membawa hati kita pada Allah. Orang lain tak membawa, itu orang lain punya pasal. Kita kena jaga diri kita. Pasal tu kita kena mai dengar kuliah ikhwan. Mai dengar kuliah. Dengar kuliah. Bagi hati kita jadi kuat, bergantung dengan Tuhan. Hari-hari kita nak dengar macam mana cara bergantung dengan Tuhan. Nak dengar tentang rububiyah Tuhan, uluhiyah Tuhan, fi'il Tuhan, asma' dia. Dia menguatkan hati kita pada Allah. Dengan itu, kita akan dapati hati yang baik, kita akan hidup dengan cara yang baik, dan hari kita balik bertemu Allah juga dalam keadaan baik insya-Allah. Ikhwan, semoga Allah merahmati kita, Allah memberi kebaikan kepada kita semua. Kita tutup majlis kita dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.